على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah, akhwat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 27 hari bulan 1 2022. Pengajian kita pukul 10.40 malam, iaitu bukan sambungan tapi macam kita buat balik lah. Pasal minggu lepas, ingat tak? Minggu lepas kita buat line terputus, ingat kan? Jadi hari ni kita ulang balik, bedah kalimah, kira macam siri pertama lah ni ya, iaitu kita bincang mengenai kalimah kalbu. Boleh semua insyaAllah. Minggu lepas kita baru nak start, line tak clear insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru bagi salam ya, Kak Hana, Ibu Zuraida, Kak Lisa, Ibu Anissa, Ibu Hadiza, Ibu Radia, Ibu Rafi'ah, Acik Siti dan yang lain-lain insyaAllah ya. Jadi, tanya balik. Engkau bertahta di sanubariku. Cuba tukar kalimah sanubari kepada kalimah lain yang sesuai. Engkau bertahta, wahai Rasulullah. Tuan bertahta di sanubariku. Sanubari itu apa kalimah lain? Kalbu kan? Kalbu. Jadi kita boleh faham kalimah kalbu itu, kalbu maknanya hati. Cuma dalam bahasa Arab, kalau kita sebut kalbu bahasa Melayu, Arabnya bunyi kalbu tu ejaannya akan jadi macam ni. Ejaannya akan jadi macam ni. Kalbun. Kalau kalbun apa dalam bahasa Arab? Kalbun, macam tu eja dekat Fatimah, betul. Kalbun maksudnya anjing. Anjing. Yang betulnya dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu sebutlah kalbu tak apa. Dalam bahasa Arab qalbun. Bahasa Arab kita sebut qalbun. Qalbun maknanya hati. Hati apa? Hati nurani kita. Hati nurani kita panggil qalbun bahasa Arab. Kalau ikut makna qalbun yang asalnya, qalbun tu jantung. Hati yang daging tu kita panggil kibdah. Kaf, ba, dal, ta marbutah. Kibdah, hati. Yang daging tu lah. Kalau qalbun lebih pada jantung. Macam tu Kak Fatimah lebih bagus. Kibdah macam tu. Tapi dalam istilahnya, bila kita sebut qalbun, maknanya hati nurani kita. Jelas tak sekarang ni perbezaan dia antara kalbun dengan qalbun? Jelas tak beza dia? Jelas ya insyaAllah semua? Itu beza dia. Kemudian seterusnya, kenapa dipanggil hati itu sebagai qalbun dalam bahasa Arab? Bahasa Melayu kita sebut kalbu. Maaf ya, gatal pula telinga ni. Okey. Saya nak tanya semua.
Ada tak orang yang hati dia maintain aja? Kalau dia sayang suami dia, tak pernah langsung marah kat suami dia. Tak pernah langsung benci kat suami dia, kecil hati ke tak. Dia sentiasa sayang aja. Ada tak orang macam ni? Ataupun suami sayang isteri ke, tak pernah langsung, tak ada masa muka ke apa ke. Pasti akan berlaku kan masa muka ke, gaduh ke, selisih faham. Biasa kan? Kenapa? Kerana hati dia boleh berubah-ubah. Hati boleh berubah-ubah. Jadi, okey. Lagi. Kalau kita baca contoh hukum tajwid ya. Okey. Macam ni. Macam ni kita baca. Min ba'di ke min ba'di. Min ba'di. Pertama ke kedua kita baca? Min ba'di ke min ba'di. Pertama ke kedua? Yang kedua. Yang kedua. Okey, nun mati bertemu ba, apa nama hukumnya ibu ayah? Nun mati bertemu ba, apa nama hukum? Iqlab. Hukumnya iqlab. Macam mana eja iqlab? Ejanya macam ni. Okey. Iqlab ejanya macam ni. Hamzah, qaf, lam, alif, ba. Iqlab. Dalam kalimah iqlab ada huruf qaf, ada huruf lam, ada huruf ba. Bermakna qaf, lam, ba sama dengan kalimah qalbun. Ada qaf, lam, ba. Jadi apa dia makna iqlab dari segi bahasa? Apa dia makna iqlab? Dari segi bahasa apa dia? Makna iqlab. Berubah tu kurang tepat. Kak Fatimah, berubah kurang tepat. Terbalik pun dia lagi jauh. Lagi jauh. Iqlab maksudnya mengubah. Bukan berubah, menukar. Dia ada menukar ataupun mengubah. Dia bukan berubah saja, berubah tu pada dia. Mengubah, kita yang ubah. Orang yang baca tu yang ubah. Betul tak? Ke huruf tu dia boleh berubah sendiri. Dia mesti melibatkan bacaan. Dan bacaan tu berubah kerana qari yang membaca. Orang yang membaca itu akan mengubah dia. Jadi setuju tak iqlab terjemahnya mengubah ataupun menukar? Bukan terjemahnya berubah tapi mengubah ataupun menukar. Setuju ya? Jadi balik kat sini. Jadi kita nampak qaf lam ba ni ada makna bertukar, berubah. Sama tak? Kenapa dia panggil hati? Kerana hati kita ni sifatnya berubah-ubah. Oleh kerana hati sifatnya berubah-ubah, maka dia dipanggil qalbun. Bahasa Melayu sebut kalbu. Jadi saya nak tanya semua. Untung tak kita jadi orang Melayu. Allah Ta'ala yang pilih kita. Yang dari sejak azali lagi Allah Ta'ala yang tetapkan kita ni jadi orang Melayu ataupun bangsa lain pun tak kisahlah, mungkin ada Cina ke India ke Muslim kan, tak ada masalah. Yang penting kita berbahasa Melayu. Dengan bahasa Melayu ada lebih kurang 3,000 lebih diambil daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Salah satunya kalimah kalbu ni. Jadi kita tahu kalbu maknanya hati. Cuma hari ni kita nak bedah lagi. Kita nak detail lagi. Kenapa hati dipanggil kalbu dalam bahasa Arab? Oh, rupanya daripada kalimah qalbun. Qalbun itu huruf qaf, lam, ba ada makna tukar. Pasal tu hukum berubahnya bunyi nun kepada bunyi ba, kan? Nun bertukar kepada bunyi ba. Kita tak baca min ba'di, kita baca min ba'di. Nun tukar kepada bunyi mim, bunyi ba pula. Bunyi mim, asalnya nun bertukar kepada mim, bunyi mim. Kan? Itu berlaku tak pertukaran tu pada hukum iqlab? Berlaku tak pertukaran pada bunyi nun tu? Berlaku tak? Dah tak bunyi nun dah. Dah tak bunyi nun, dah bertukar kepada mim. Pasal tu kalau kita tengok dalam Dasam Osmani di sini min ba'di ni dekat nun tu ada. Kalau kita tengok akan ada mim kecil macam ni. Mim kecil ekor panjang ke bawah.
Ini menunjukkan berlakunya hukum iqlab kat situ. Jelas ya? Masya Allah. Jadi kenapa dipanggil iqlab? Kerana berlakunya di situ perbuatan menukar. Jelas ya? Okey. Lagi. Kita terhenti minggu lepas pada nasi tu. Kan nasi kan dia dah masak dalam satu periuk, nasi Arab lah. Periuk. Dia punya rempah-rempah, dia ayam dia kat belah bawah. Kemudian dia terbalikkan. Nasi apa namanya? Nasi maqlubah. Nama dia nasi maqlubah. Okey, saya tulis sekejap. Nampak? Namanya nasi maqlubah. Maqlubah. Kenapa nasi maqlubah? Kerana pasal apa nama dia nasi maqlubah? Kenapa? Kenapa namanya nasi maqlubah? Kerana diterbalikkan. Periuk tu diterbalikkan. Ada tak nampak chef-chef Arab buat ke apa ke? Periuk tu diangkat, diterbalikkan. Kan? Itu namanya maqlubah pasal dia terbalikkan. Jadi ada makna apa? Ada makna terbalik, berbolak-balik. Okey, macam tu. Okey, siapa? Chef Aman dia buat Kak Fatimah ya, masya-Allah. Okey, siapa ingat apa dia doa yang kita baca, doa untuk menetapkan hati? Apa doa dia? Boleh unmute kalau nak tu, boleh unmute. Apa doa dia? Bagus Kak Fatimah B. Ya muqallibal qulub. Bagus. Ya. Kita baca doa tu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita tulis sekejap ya. Okey, nampak? Ya muqallibal qulub, ya wahai muqallibal qulub. Muqallib al-qulub ini nama apa ni? Ini untuk Allah Taala lah, nama Allah juga. Ya. Ya muqallibal qulub. Muqallib ni apa maksud muqallib? Yang membolak-balikkan hati. Ada makna juga membolak-balik. Muqallibal qulub. Pada kalimah muqallib tadi ada tak huruf qaf lam ba ibu ayah? Pada ejaan muqallibah tadi ada tak huruf qaf lam ba? Ada kan? Jadi macam saya kata, bila kata nama ataupun kata kerja ada 3 huruf asal tu, biasanya ada makna tu lah. Kak Fatimah tulis ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Bagus. Boleh salin macam Kak Fatimah tulis tu. Macam yang Kak Fatimah tulis tu boleh salin, siapa nak salin nanti insya-Allah ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Nampak tak? Pada makna muqallibah pun ada makna membolak-balikkan. Okey? Sabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan padamu. Okey? Itu kita bedah makna kalimah kalbu yang asal daripada bahasa Arab. Jadi pada malam ni siapa yang ulang kaji baru tahu kenapa dipanggil hati itu kalbu, baru tahu, komen baru. Siapa yang ulang kaji mungkin pernah dengar syarahan saya sebelum ni ataupun tahu dari mana-mana pengajian, komen ulang kaji. Kak Fatimah B ulang kaji, bagus. Yang lain-lain nama yang baru pakcik. Okay. Kebanyakan yang ulang kaji ni yang dah belajar dengan saya. Okay. Yang lain yang baru belajar biasanya barulah ya. Tadi ada Ibu Rafi'ah dah ada ulang kaji, dah pernah belajar ya. Bagus. Jadi kenapa dipanggil kalbu? Kerana dia berbolak-balik, masya-Allah. Okey, jadi untuk perbuatan kalbu jelas tak? Perbuatan kalbu rasa saya dah bedah sekarang ni. Jelas tak sekarang? Jelas ya? Okey. Dah jelas perkataan kalbu, saya buka pula. Saya buka pada ibu ayah untuk bertanya. Mungkin ada apa-apa kalimah yang nak saya terangkan, boleh tanya sekarang. Secara ni online ni. Sementara ada masa lagi ni, banyak masa lagi. Minta saya terangkan kalimah apa. Kalau saya tahu, saya terangkan. Kalau tak tahu, saya kata tak tahu. Ada tak apa-apa kalimah yang agak-agak dalam bahasa Arab tapi ada dalam bahasa Melayu?
Okey. Tak ada okay, tak apa. Sekarang ni kita dengan pemerintah, kita sebagai apa? Kita sebagai apa kepada pemerintah? Kita bukan menteri. Kita adalah rakyat. Rakyat. Siapa tahu rakyat ni adalah bahasa Arab? Siapa tahu, siapa tak tahu? Komen tahu ataupun tak tahu. Siapa tahu rakyat ni asalnya bahasa Arab? Siapa tahu, komen tahu. Tak tahu, komen tak tahu. Oh, semua tak tahu ya? Dia yang tahu. Okey, Ibu Radiah tahu. Masya Allah, bagus. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ada satu kata kerja ra'a. Mudhari'nya yar'a. Okey. Yang belajar bahasa Arab boleh fokus ya. Fi'il madhinya ra'a, mudhari'nya yar'a. Ra'a, yar'a. Maknanya apa? Maknanya gembala. Gembala. Jadi, ibu ayah, seorang penggembala, dia yang jaga binatang ke binatang jaga dia? Seorang penggembala, dia jaga binatang ke binatang jaga dia? Dialah yang menjaga binatang. Dia yang menjaga. Okey, dia yang menjaga, maka yang menjaga dipanggil ra'in, yang memimpin. Panggil ra'in. Okey. Ra'in maksudnya pemimpin. Pemimpin. Nabi beritahu kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in, pemimpin. Tak kisahlah, tengok pada skop. Kalau satu orang itu dengan keluarga, dia pemimpin pada keluarga dia. Mungkin dia pemimpin kepada community dia. Mungkin dia pemimpin kepada daerah dia. Pemimpin kepada organisasi dia. Bahkan paling kurang pemimpin kepada siapa yang boleh? Paling kurang pemimpin kepada siapa? Paling kurang pemimpin kepada diri sendiri. Paling kurang pemimpin kepada diri sendiri. Betul. Keluarga tu besar sikit. Diri sendiri. Bagus ya, Pakcik Wahab, Kak Fatimah. Okey. Dan Nabi sambung, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan ditanya mengenai yang digembalakan, yang dipimpin, yang dijaga. Maka dalam bahasa Arab, daripada kalimah ra'a, yar'a tadi, okey, ra'iyah, datanglah kalimah ra'iyatun. Ra'iyatun. Ra'iyatun maksudnya yang dijaga, yang dipimpin, yang dipimpin, yang dipelihara. Jadi sekarang ni kita sebagai rakyat. Rakyat ni, rakyat sebutan Arabnya ra'iyah maksudnya. Ra'iyah tu yang dijaga. Maksudnya siapa kena tahu tanggungjawab dia? Kita adalah yang dijaga. Maksudnya untuk jadi pemimpin kena tahu yang dia memimpin rakyat. Ini bukan cakap politik ni. Bukan cakap politik, bukan cakap pada mana-mana parti ke apa ke, bukan. Tapi pemimpin, bila mana satu orang nak masuk sebagai calon ke apa ke, dia kena tahu tanggungjawab dia. Dan orang bawah dia akan jadi rakyat. Dan dia kena tahu setiap rakyat ni akan disoal nanti. Dia akan disoal mengenai setiap rakyat yang dia jaga. Jadi takut tak jadi pemimpin sebenarnya Buaya? Jadi pemimpin ni jadi menteri ke apa ke, sangat-sangat menakutkan, akan ditanya. Tapi ramai tak orang berebut tanpa malu. Melainkan kalau dia masuk bertanding kerana dia tahu aku kena bertanding, kerana kalau aku tak bertanding nanti takut tak dapat kepada orang yang salah. Tak apa dia bertanding. Dengan syarat dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia bertanding hanya kerana nakkan orang sanjung dia, orang angkat dia, orang muliakan dia, hati-hati. Kita adalah rakyat. Rakyat ni bahasa Arabnya ra'iyah.
Ra'iyah maksudnya orang yang dijaga, yang dipimpin, yang dipelihara. Bermakna kita mesti dijaga sebaik-baiknya oleh pemimpin. Tidak boleh ada antara kita, pemimpin bermewah-mewah, kita ni ada yang tak makan. Pemimpin akan ditanya, berani tak ibu ayah nak jadi? Nak masuk bertanding? Berani tak? Masuk macam seronok nak masuk kan? Tapi kalau takut pada Allah Ta'ala, masuk bertanding dengan hati yang minta pada Allah bagi aku kekuatan untuk jaga rakyat aku, jaga agama rakyat aku semua. Baru betul. Jadilah masuk dalam bertanding, tak ada masalah. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi, dua kalimah kita belajar pada malam ni. Pertama, kalimah kalbu, asalnya qalbun. Yang kedua, kalimah rakyat, asalnya ra'iyah. Okey. Jadi saya nak tanya semua, setakat dua saja cukup ya? Cukup tak dua saja kalimah? Cukup tak dua saja? Cukup ya? Kak Fatimah cukup. Okey. Saya nak tanya semua, seronok tak belajar bedah kalimah ni? Begitu jujur ya, ke bosan ke apa ke, begitu betul-betul. Pasal kalau okey, kalau seronok belajar, boleh faham, kita teruskan insyaAllah. Boleh ya? Okey, kalau nanti kita teruskan insyaAllah. Oh, dah ada ni, dah boleh bagi like terbang macam tu sekarang ya. Saya pun tak tahu. Okey, insyaAllah. Setakat itu saja untuk malam ni. Nanti boleh dengar balik dah rakaman insyaAllah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.